Menyambut Hari Gawai bagi rakyat-rakyat di sekitar Sarawak dan bercakap berkenaan dengan norma baharu ataupun perintah kawalan pergerakan, pastinya ada beberapa norma ataupun beberapa aktiviti yang baharu kita perlu terapkan walaupun di rumah, di apatah lagi di institusi pengajian tinggi. Dan hari ini sebenarnya kita akan berbincang berkenaan dengan bakti siswa dan cabaran pembelajaran norma baharu. Bersama saya hari ini adalah Profesor Madya Dr. Nur Izura Uzir, Pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia, dan kita bersama dengan Puan Zaliha Idris, Fasilitator dan Penasihat Projek Bakti Siswa Kumpulan 6 Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Aidilfitri. Hari ini patutnya beraya ke pagi ni? Kalau cakap beraya kita kena tangkap sebab kita kena stay home masa ni kan. Itu balik kepada bakti siswa ni kan. Sebenarnya apa ni bakti siswa? Bakti siswa ni, Syairul ya, adalah salah satu kursus di bawah kita panggil kelas co-curriculum berkredit, iaitu kursus yang diwajibkan kepada pelajar untuk diambil sebanyak 2 kredit setiap sepanjang pengajian sebagai salah satu syarat untuk bergraduat. Jadi dalam kursus-kursus co-curriculum berkredit ni kita ada pelbagai kursus daripada 8 teras sukan, teras khidmat komuniti, teras kebudayaan, kepimpinan, keusahawanan, inovasi dari kecipta dan sebagainya. Dan salah satu kursus ni adalah kursus bakti siswa yang diambil oleh majoriti lah pelajar di Universiti Putra Malaysia. Dan kita ada 56 kursus yang ditawarkan di bawah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar yang diambilkan, kebanyakannya diambil oleh pelajar-pelajar tahun 1. Dan semua pelajar wajib ambil kursus bakti siswa. Jadi bukan bakti siswa sajalah, maksud saya kursus kurikulum berkredit. Salah satunya adalah bakti siswa. Jadi mereka ni berhak memilih lah. Boleh memilih. Tapi ada juga kursus yang kadang-kadang di pihak fakulti dah tetapkan kursus ni wajib diambil, kursus kurikulum sebagainya. Kerana apa? Kursus kurikulum ni tujuannya adalah untuk kita menerapkan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar. Kita tak nak pelajar kita ni hanya pandai intelek sahaja, akademik sahaja kan, tetapi dari segi kemahiran insaniah tu mungkin tidak dapat kita kata apa, ditonjolkan. Jadi melalui kursus-kursus kurikulum berkredit ni lah kita harapkan dapat ditonjolkan kemahiran-kemahiran insaniah seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan, etika dan moral, tanggungjawab sosial dan banyak lagi kemahiran-kemahiran insaniah yang kita terapkan dalam kursus-kursus kurikulum ni. Ya, baik, tadi ada sebut tentang kemahiran komunikasi, kemahiran berpasukan, kerjasama itu sudah diterapkan, tapi bakti siswa ni sebenarnya akan dijalankan secara maya kalau tak silap saya. Ya, secara maya. Jadi bagaimana antara cabaran untuk menerapkan bakti siswa ni yang akan dilakukan secara maya? Mungkin ini satu perkara, mungkin sebelum ini akademik akan secara maya ikut silibus ditetapkan. Tapi kalau ini memerlukan kemahiran sendiri, apa antara cabaran yang dilalui? Baik, semenjak kita telah perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan pada 18 Mac yang lalu, memang di semua universiti kuliah akademik termasuk juga kelas co-curriculum telah dilaksanakan secara maya. Dia pertemuan dengan pelajar, tapi sebelum PKP, kerana semester kita telah bermula pada bulan Februari, jadi telah berlaku pelaksanaan pengendalian kelas secara fizikal, di mana fasilitator seperti Puan Zaliha dapat bertemu dengan pelajar-pelajar secara fizikal. Selepas itu bila kelas diteruskan dalam PKP secara maya, maka ini menuntut kepada kemahiran kreativiti fasilitator ataupun tenaga pengajar kita untuk melaksanakan kelas secara maya. Bagaimana nak mengendalikan kelas-kelas ini secara maya? Baik, bila kita bercakap tentang bakti siswa, tujuan utama ataupun matlamat utama bakti siswa ni adalah bagaimana siswa boleh berbakti
kepada komuniti. Dan salah satu daripada program kita antara bentuk-bentuk penilaian pengendalian kelas co-curriculum adalah mahasiswa ataupun pelajar perlu melaksanakan program komuniti. Program komuniti. Kalau sebelum tu memanglah kita pergilah ke kampung-kampung pergi ke komuniti untuk kita buat program. Tetapi dalam keadaan maya ni kita terpaksa melaksanakan secara maya program komuniti. Tapi kita balik kepada falsafah khidmat komuniti itu sendiri. Iaitu kita pelajar masih boleh berkhidmat kepada komuniti, mungkin melalui kita kata pemindahan ilmu kepada komuniti, apa yang boleh dikongsikan kepada komuniti, yang itulah kita masih lagi berpegang kepada konsep itu. Dan dalam keadaan itu juga untuk menganjurkannya pun proses penganjuran program ini juga adalah salah satu kita anggap sebagai proses pembelajaran bagi pelajar. Di sinilah mereka mendapat skill yang kemahiran-kemahiran kita sebut tadi tu, kemahiran komunikasi, bekerja berpasukan, kepimpinan, tanggungjawab sosial dan sebagainya. Dan bentuk program tu boleh dilaksanakan secara maya, tetapi masih lagi ada elemen-elemen tersebut yang boleh dilaksanakan bersama komuniti. Dan kita harap komuniti dapat mendapat manfaat daripada program ini, dan pada masa yang sama saya yakin pelajar kita sendiri juga akan mendapat juga ilmu ataupun pengalaman daripada proses mengendalikan program begitu. Ya, betul. Mungkin ilmu itu sendiri kita boleh dapat di tengah lautan ataupun di puncak gunung sendiri. Tapi mungkin bagi program komuniti ni, mungkin Puan Zaliha sendiri yang terlibat secara langsung mengalami antara perancangan yang tersendiri untuk mengendalikan bakti siswa ini, program komuniti bagi bakti siswa ini dalam tempoh secara maya. Mungkin itu satu perkara yang di luar jangkaan lah kot. Apa perancangannya? Kalau ikutkan sebenarnya di awal semester ni, bila PKP bermula, agak orang kata panggil apa, culture shock sikit lah. Sebab terkejut sikit sebab kita dan pelajar macam ini memang norma baharu lah untuk kita. Sebab kalau macam orang kata apa, pembelajaran akademik lebih mudah dilaksanakan kerana ia memang silibus yang tertakluk di dalam yang bertulis. Tetapi bakti siswa atau khidmat komuniti ini dia lebih kepada kreativiti pelajar, bagaimana mereka boleh memberi komitmen. Kerana apabila berlaku secara maya ni, banyak komitmen yang menuntut lebih daripada kebiasaan lah. Macam kalau sebelum ni kelas hari Sabtu, fizikalnya di bilik kuliah. Jadi bila secara maya ni kita nak kena setting dengan para pelajar yang berada di merata tempat. Ada yang di Johor, ada yang di Melaka, dan ada pelajar-pelajar dalam kelas saya ni dia berada di China. Kerana mereka balik tempoh PKP dia berada di China. Jadi ada pelajar antarabangsa. Jadi sebelum kami betul-betul boleh melaksanakan aktiviti kelas dan juga orang kata khidmat komuniti ni, saya nak kena buat survey dengan pelajar-pelajar saya, aplikasi apa yang mereka boleh guna. Kerana kalau kita tahu di China bukan semua aplikasi boleh guna. Yang mudah akses. Yang mudah diakses dan juga dibenarkan diguna di negara mereka. Jadi itu agak mencabarlah pada awal pelaksanaan program ni. Tapi selepas perbincangan dan saya rasa setakat ni pelajar-pelajar saya mereka memang sangat baguslah. Walaupun kekangan masa, kekangan internet, capaian internet, sebab ada yang berada di luar bandar, tapi mereka memberi kerjasama yang sangat baik. Sehingga kami boleh membentuk untuk melaksanakan program ni lah. Mungkin waktu tempoh bukan PKP, bakti siswa ini dinilai secara kreditnya, ada kreditnya sendiri. Dan secara maya ni mungkin ada beberapa cabaran ataupun ni, maka penilaiannya juga adalah lebih fleksibel. Sebagaimana pengendalian kelas, sebagaimana yang Puan Zaliha sebut tadi. Pengendalian kelas, kalau dulu pukul 8 sampai pukul 11 macam kata setiap hari Sabtu. Bila dalam keadaan
ni kita kena mengambil kira tahap capaian internet pelajar kan. Kadang-kadang ada pelajar juga mungkin tidak mempunyai laptop ke smartphone yang pada masa terpaksa pinjam kan. Mungkin terpaksa tunggu abangnya balik kerja dulu baru pakai. Jadi benda-benda begitulah kita kena macam kalau ada kelas kita rakam supaya pelajar yang tak dapat mengikuti waktu yang kita tetapkan kelas, mereka boleh melihat rakaman. Jadi dari segi penilaian juga begitu. Ada tugasan-tugasan yang diberi kepada pelajar yang mana pelajar boleh hantar kemudian. Dia lebih fleksibel. Kalau dulu kita hantar di hujung kelas biasa kan. Jadi ini kita boleh bagi tempoh mungkin seminggu untuk pelajar menghantar dan akan dinilai dan facilitator akan memberi feedback. Kalau kelas-kelas yang berbentuk sukan pun mungkin facilitatornya boleh tunjukkan video bagaimana cara nak smash katakan. Dan suruh pelajar-pelajar boleh buat, pelajar boleh rakam balik. Tunjuk balik kepada facilitator ataupun tenaga pengajarnya untuk dinilai. Ini antara perkara yang kita inilah bagi saya hasil pembelajaran objektif yang nak dicapai tu masih boleh dicapai walaupun dalam keadaan, tapi kita kena macam kata tadilah, kita kena kreatif sikit, kena fleksibel sikit kan di situ. Okey, sebenarnya banyak lagi perkara yang kita nak bincangkan berkenaan dengan yang nak berasai sampai tok 1 bulan 6. Hari itu cukup besar berarti buat kami bangsa Dayak. Maya hari gawai, kami cukup gagal hati laban ulah bertundik, berputih, ngau bala kabar melayan. Tang tahun tu, ndak sebaka buka tahun-tahun kuda. Kuih jalo, penganan, air irut, semua udah disediakan. Rumah udah kan disikap dibersihkan aku. Tajapan tahun tu aku nak uleh pulai gawai. Tang aku tetap mintu gawai. Buat aku kawal antara pangan diri patut dikemeran ke belamo. Ndak ngira berkeni gaya buat sebarang nur. Hari gawai segi diintu ngawati 3 go. Selamat hari gawai. Gayo guru gerai nyamai. Baik, kembali di Lensa IPT, masih lagi bersama dengan ibarat ratu cantik di sebelah saya sebelah ini. Sekarang ini Profesor Mahathir Dr. Nur Izura Uzair dan juga Puan Zaliha Idris bersama-sama membincangkan berkenaan cabaran pembelajaran norma baharu di Universiti Putra Malaysia. Alhamdulillah. Dan tadi kita dah bincang berkenaan dengan bakti siswa sedikit. Dan saya nak tahu lagi, kalau ikutkan di sini menunjukkan bakti siswa kumpulan 6 kan. Maksudnya berapa kumpulan secara totalnya di UPM yang terlibat dengan bakti siswa ni? Jika ikutkan kita ada 30 kumpulan ya Prof. Dan ini memang setiap kumpulan dia ada perancangan masing-masing berdasarkan perbincangan fasilitator dan juga pelajar lah. Jadi ini memang spesifik khusus untuk kumpulan 6 perancangannya untuk buat program secara maya beginilah. Siapa yang kumpulan 6 dengan Puan Zaliha boleh tengok di Kecil TV sekarang. Sekarang mereka tengah tengah menonton lah rancangan ni. Tengah berkongsi. Ini pun mungkin boleh masuk sekali dalam kredit awal. Ya. Sepatutnya hari ni kita ada kelas. Kelas tapi saya gantikan dengan semua wajib menonton rancangan ni lah. Mungkin tak boleh masuk satu-satu perancangan. Ya, betul. Penilaian tu sendiri. Okey, baik. Jadi kalau 30 kumpulan, satu jumlah yang agak banyak kan. Jadi setiap perancangan, setiap kumpulan tu perancangannya berbeza. Jadi macam mana kita nak selaraskan kalau di bakti siswa tu sendiri kan. Mungkin kumpulan 1 senang. Kumpulan 6 susah sikit buat Puan Zaliha yang jaga. Katanya macam tu lah. Macam mana nak selaraskan penilaiannya? Itu kalau di peringkat pusat kurikulum dan program pelajar memang kita ada garis panduan. Di garis panduan pelaksanaan program komuniti, tempoh-tempoh dia. Dan apa pun kita memang berpandukan kepada kita kata rangka kursus, silibus yang telah ditetapkan dan rubrik yang telah disediakan, semuanya ada di situ. Dan setiap kelas kita ada tetapkan
kita panggil fasilitator khas yang bertugas untuk memantau dan juga memberi nasihat, memberi bimbingan juga kepada. Jadi contohlah kalau kita kata kita keseluruhan ada 120 kelas co-curriculum berkredit, 30 daripadanya adalah kelas bakti siswa, maka kita ada dalam lebih kurang 10-11 orang pemantau ataupun fasilitator khas yang akan melihat dan supaya, dan fasilitator khas ni juga akan sentiasa berinteraksi sama mereka supaya ada penyelarasan di situ. Dan mereka akan melihat, dan program yang dirancang oleh setiap kumpulan akan dibentangkan di peringkat fasilitator khas secara maya juga ya, pembentangan mereka kena siapkan kertas kerja, tujuan, objektif dia apa semua dengan bajetnya dan sebagainya, tentative program. Jadi semua dibentangkan, dan fasilitator khas yang mewakili pusat curriculum akan memberi maklum balas untuk penambahbaikan. Tapi saya rasa mungkin Puan Zaliha selepas ini boleh ceritakan dengan lebih lanjut tentang program komuniti yang nak dilaksanakan nanti. Ada program nak dilaksanakan? Ada programnya. Cuba cerita sikit. So memang semester ni kami memilih dengan orang kata apa, nak buat secara online, secara maya, iaitu 4 bengkel secara maya. Dan bengkel-bengkel ni dikendalikan sepenuhnya oleh para pelajar saya dari kumpulan 6. Dan saya hanya memantau dan memberi idea lah jika mereka perlukan. Tapi sepenuhnya dari segi penyediaan poster, teaser, pencarian peserta dan sebagainya lah, memang semua dilaksanakan oleh pelajar saya. So kita memberi fokus sebab sekarang ni tengah musim COVID kan. Jadi untuk first bengkel kita akan berbincang tentang health COVID-19. Dan seterusnya how to manage money, perancangan kewangan. Seterusnya kita nak tengok dari segi kepelbagaian orang kata apa, etnik di Malaysia, etnik dan budaya di Malaysia. Dan juga yang bengkel yang keempat ni dia khusus kepada pelajar-pelajar antarabangsa, apa yang mereka perlu tahu, the exposure yang mereka perlu tahu jika mereka nak belajar dekat Malaysia. Sebab dalam kelas saya ni dia bercampur kan, ada pelajar Malaysia, ada pelajar international. Jadi kita nak memberi peluang lah kepada pelajar-pelajar ni expose apa yang mereka rasa di sepanjang belajar di UPM di Malaysia. Mungkin itu di bengkel itu dikendalikan oleh pelajar-pelajar daripada bakti siswa sendiri. Dan siapa antara sasaran peserta yang akan menyertai bengkel tersebut? So kelompok sasaran untuk bengkel ni kita buka kepada public lah, kepada komuniti, sebab nama pun khidmat komuniti. So kita memang kena buka kepada komuniti. Dan penceramahnya dari penceramah jemputan daripada pihak luar. Dan program ni sebenarnya kita buat kerjasama dengan Kolej Antarabangsa Cybernetik. Maksudnya kita berkolaborasi dengan kolej untuk bersama-sama dalam program ni. Sebab dengan cara tu kita saya boleh melatih lah pelajar-pelajar saya bagaimana nak membina networking sebenarnya. Bila kita buat program, kita mesti ada kerjasama dengan pihak luar. Jadi dari situ mereka belajar bagaimana cara nak menjemput, bagaimana protokol. Sebab program ni bukan sekadar kita nak laksanakan program komuniti. Dia ada elemen-elemen pembelajaran dari segi kepimpinan, orang kata penyediaan kertas kerja dan sebagainya. So semua-semua tu yang memang saya terapkanlah dalam saya punya program kali ni, per semester ni. Betul. Mungkin diorang pun dapat, mereka pun dapat manage sendiri kan. Betul. Macam nak sesuaikan mereka dengan nak menjemput dan sebagainya. Dan juga dalam norma baharu ini sendiri, mungkin ada pendapat tersendiri Prof tentang penerimaan ataupun penerimaan daripada pelajar dan juga pensyarah sendiri, fasilitator sendiri dalam pembelajaran secara norma baharu ini sendiri. Mungkin ada pendapat yang tersendiri. Ya, mungkin begitu. Kita tidak dapat nafikan ketika mula-mula kita nak melaksanakan pembelajaran secara maya ni, terdapatlah orang kata apa, tentangan, keluhan, rintihan. Ialah benda baharu kita katakan. Tapi nak tak nak terpaksa juga, terpaksa kerana memang kita tak boleh keluar, tak boleh bersemuka. Kan, dan sekarang pun kementerian pun telah mengeluarkan juga arahan mengatakan bahawa semua aktiviti akademik juga akan dilaksanakan sehingga hujung tahun. Maka ada baiknya di sini juga, kerana selama ini sebenarnya bila kita bercakap tentang inovasi pembelajaran dan pengajaran, kita bercakap tentang secara maya menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi, tetapi masih ada kita kata tidak begitu disambut dengan begitu rancak lah kita kata. Tapi bila dia terpaksa ni dalam keadaan PKP
PKP ni, mulalah masing-masing semua mencari jalan macam mana, bagaimana cara-cara kaedah-kaedah terbaru untuk kreatif, bagaimana untuk melaksanakan. Tambah-tambah lebih mencabar bila kelas-kelas co-curriculum yang sebagaimana Puan Zaliha sebutkan tadi, yang tidak, kita kata bukan teori semata-mata, dia ada elemen saya kata tadi praktikalnya, ada insaniahnya, ada psikomotornya. Itu mencabar. Tapi alhamdulillah, saya rasa kita kata setiap sesuatu yang berlaku tu ada hikmah di sebaliknya. Kita sebagai pengajar juga belajar juga benda baru di situ kan. Betul. Mungkin dari segi Puan Zaliha sendiri kan, sekarang ini norma baharu, satu teknik pelajaran yang baharu. Mungkin selepas tempoh PKPB atau PKP itu sendiri berakhir, adakah norma baharu ini akan menjadi satu norma yang biasa dilakukan dalam pelajaran kurikulum khususnya? Okay. Bagi saya, selagi virus ni ada, kita perlu bersedialah dari segi mental dan fizikal untuk orang kata meneruskan aktiviti pembelajaran seperti ini jika itu yang terbaik untuk semua pihak. Sebab kalau ikutkan, sebenarnya kalau kita nak laksanakan program komuniti secara fizikal itu lebih berkesan. Tetapi jika nak orang kata norma baharu ni bukan sekadar norma baharu yang berhenti setakat itu saja. Bagi saya, bila kita dah katakan norma baharu, mungkin ia akan menjadi satu amalan dalam kehidupan semua rakyatlah, semua masyarakat lah. Seronok pula. Kalau saya kata dah selesai nanti pun, saya rasa banyak kebaikan kita boleh dapat bila ianya digabung jalinkan. Yang baharu ni dengan dia menggunakan teknologi, dengan apa yang kaedah-kaedah selama ni yang kita biasa guna, memang apa-apa pun bila digabung jalinkan, ada integrasi di situ, ia akan memberi di sebaliknya. Baru tahu nak guna, macam mana nak guna aplikasi-aplikasi sekarang kan, kalau tak tahu. Okey, baik. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nur Izura Uzil, Pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia, dan juga terima kasih juga kepada Puan Zaliha Idris, Fasilitator dan Penasihat Projek Bakti Siswa Kumpulan 6 Pusat Kurikulum dan Bangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Mungkin salah satu kaedah yang terbaru untuk nak kira kredit tu, mungkin boleh follow kami di Instagram Lensa IPT, dan boleh follow kami di Facebook page kami Lensa IPT. Boleh tengok setiap hari Sabtu jam 3.05 petang daripada sampailah ke 3.30 petang. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam membincangkan cabaran pelajaran norma baharu dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dan kepada penonton Lensa IPT hari ini, saya mengucapkan terus berada dalam rumah dan terus kekalkan kesihatan anda dalam rumah supaya kita dapat putuskan rantaian COVID-19 dan kita dapat membalikan Malaysia ke dunia yang lebih sihat, insyaAllah. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.